kafirun. Senangnya kita punya bila baca ni, nampak je tanda ombak atas tu, nampak je apalah tanda ombak kau, tanda tanduk kau, tanda misai kau, tanda tu bacalah paling kurang ompek. Ompek lah, pegang ompek. Jangan pernah membaca kurang daripada itu. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Bunyi untuk bagi qalqalah bud. Ingat, dia bunyi dia adalah de. A'bud. Dia bukan do a'bud ataupun bukan a'bud. Dia kena ada qalqalah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Kaedah baca surah lazim, jangan kedekut harakat. Sebab surah lazim ayatnya pendek. Maka jangan kedekut harakat. Tu maksudnya apa dah? Qul ya ayyuhal, tak cukup. Qul ya tak cukup. Qul ya, jelas panjangnya. Okey, sama-sama kita sambung pada pagi ini surah An-Naba. Muka surah An-Naba juzuk 30 awal. Masih lagi pada surah An-Naba, kita tak habis lagi. 582. Surah An-Naba. Last hari itu 1 Oktober. 2 minggu juga kita hold dulu. Beberapa ketika ni saya menguruskan ayah. Sudah pastilah keutamaan adalah hukumnya harus untuk mengadakan pembantu di rumah. Pembantu di rumah untuk sesiapa pun, sama ada untuk isteri
ataupun untuk ibu dan ayah yang kurang sihat, harus hukumnya. Kalau keutamaan sudah pastilah anak itu sendiri yang menguruskan, kan? Tetapi perkara sama juga kalau ditanya hukum menghantar ibu ayah ke rumah orang tua, sama juga. Kalau ianya bertepatan dengan situasi semasa anak tersebut, boleh. Tetapi tidaklah ditunjukkan oleh mana-mana ulama tentang perkara tersebut. Keutamaan mestilah anak yang sendiri menjaga. Apa pun kita sambung, ambil penghujungnya, dah nak habis 583 sebelakang. Kita hari itu last ayat 30, hari ini masuk 31. 10 ayat terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa wa a'naba. Wa kawa'iba atraba. Wa kawa'iba atraba. Wa ka'san dihaqa. Wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lagwan wala kidhaba. La yasma'una fiha lagwan wala kidhaba. Kita sedang baca Tarannum Ras, Tarannum Murattal Ras. Maka bunyi dia bunyi-bunyi yang aktif dan laju, sesuai untuk dilajukan. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. La yamlikuna minhu khitaba. La yamlikuna minhu khitaba. Ayuh. Perasaan tadi kita mula bacaan dengan baca a'udzubillah. A'udzubillah. Tanpa bismillah, kan? Tanpa bismillah. Maka kalau kita baca di pertengahan ayat, keutamaan adalah baca a'udzubillah, seperti mana Allah sebut dalam Quran, fa idza qara'tal Quran, mula kau nak baca Quran, fasta'iz billah, bacalah ta'awuz nama dia.
Ta'awuz ni a'udzubillah. Kalau kita ajar anak kita, kalau orang biasa-biasa sebut, dah baca a'udzubillah belum? Kalau kita dah belajar ni, baca ta'awuz dulu sebelum baca Quran. Tu nama. Ta'awuz tu apa? Ta'awuz itulah a'udzubillah. Biasa kan? Ustaz. Ya. Tatajafa junubuhum. Baca auzubillah. Kalau dalam solat pula bagaimana? Dalam solat mazhabul Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah baca a'udzubillah setiap pada permulaan rakaat. Bila? Pertama sekali kita baca Al-Quran di dalam solat, surah apa? Fatihah, betul? Fatihah. Jadi sunat hukumnya Allahu Akbar. Sebelum baca Al-Fatihah kita baca iftitah, Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar, auzubillah ni dia sunat kepada Al-Fatihah sahaja, bukan bacaan sunat yang lain. Sebab itu sebagian ulama letak juga siapa yang dah mula Allahu Akbar, dia dah terbaca auzubillah minasyaitonirrajim, maka gugur kepada dia untuk membaca iftitah dah. Dia kena terus baca Fatihah. Gitu. Tapi dalam mazhab kita Allahu Akbar habis, Allahu Akbar kabira sehingga ke habisnya, sehingga ke ujungnya baca a'udzubillah, baca a'udzubillah. Lepas tu rakaat kedua Allah na'tahu Allahu Akbar, baca juga a'udzubillah. Itu pendapat yang pertama. Tetapi pendapat yang kedua yang lebih dipilih oleh majoriti ulama Syafi'i adalah a'udzubillah hanya sekali sahaja pada awal rakaat, iaitu rakaat pertama. Tetapi ianya boleh dibuat sir. Sir lah, tetaplah secara sir, bacaannya sir. Mazhab kita, mazhab fiqh, a'udzubillah sir, bismillah kuat jahar. Mazhab yang lain a'udzubillah sir, bismillah pun sir. Dia bukan tak baca pun. Ada setengah orang tak baca pun. Dia bukan tak baca, Kek Sanun bukan tak baca, dia baca, cuma bacanya perlahan, sir. Saya pernah bermakmumkan kepada seorang pensyarah Al-Quran. Dia baca a'udzubillah setiap rakaat. Sama lah. Dia nak baca tatajafa tu, tatajafa junubuhum, boleh buat gitu. Itu pendapat yang kedua bagi mazhab Syafi'i. Boleh. Tetapi pendapat tu sedikit lemah lah. Tapi kalau orang yang berilmu, kalau dengar, dia ambil pendapat kedua tu, okey lah, tak ada masalah. Keutamaan adalah tidak baca, hanya sekali sahaja. Itu bab pertama sekali. Kalau siapa-siapa yang belajar kuliah Al-Quran, kos Al-Quran, itu pertama dia belajar isti'azah wal basmalah. Bahagian isti'azah ni adalah ta'awuz dan juga bismillah. Okey, kita lihat seterusnya 38. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Asasnya adalah untuk mendapat ayat ini, dia tak panjang kalau kita fasih baca tu. Tapi kalau kurang fasih, maka kita perlahankan bacaan, tak ada masalah. Kalau orang fasih, contoh
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Itu fasih terus. Tapi kita dalam proses nak fasih, tak apa, baca perlahan. Ingat, baca perlahan tidak merendahkan seseorang. Maka bacalah لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. Berhenti situ. 1, 2, 3. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال صوابا. ذلك يوم الحق. ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. Ini contoh ayat yang ada pada surah Al-Insan. Depan sama, hujung tak sama. Kalau dalam surah Al-Insan hujung tu inna hadhihi tazkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Depan sama tak? Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sama. Tapi yang ni ma'aba. Sebab itu kadang-kadang orang yang hafal Quran, dia kalau dia baca satu ayat, dia boleh mewang isinya, mewang isi tu. Sebab dia banyak. Contohnya wa ilahukum, kalau baca ayat Al-Kursi ya, wa ilahukum ilahu wahidul la tu. Dalam ayat yang lain ada banyak wa ilahukum. Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illahu rahmanur rahim. Ada banyak. Bukan tu saja. Kadang-kadang dia pergi ayat ni, kadang pergi ayat ni. Sebab tu kalau saya tazkirah kepada orang-orang hafal Quran, kalau zikir jangan tutup mata. Biasa tutup mata dia akan mengewang. Buka mata, buka mata. Sebab saya dulu pernah juga habis solat kan, zikir. Kita pun sebut Al-Fatihah sambil tutup mata kan. Al-Fatihah. A'udzubillahi, semua bacalah sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Seperti baca doa. Padahal kita suruh orang baca Fatihah tadi. Itu padah tutup mata. Ada setengah orang tutup mata dia. Sebab itu hukum tutup mata dalam solat, hukum dia sebenarnya adalah makruh. Hukum sekolah sebenarnya adalah makruh. Selain daripada kita tak tahu apa sekitar kita yang terjadi, ada ular, ada apa. Tak. Nabi kalau semayang, Nabi sedar dengan keadaan semasa. Nabi sedar, bukan Nabi tak sedar. Ayuh, penghujungnya inna anzarnakum adaban qariba. Berhenti situ. 1, 2, 3. Inna anzarnakum adaban qariba yawma yanzurul. Cara untuk kita memasukkan kepada huruf dha kena tebal. Dia tak boleh yauma salah. Yauma tebal. Dha. Baris atas pun kita tebal dha. Baris depan apatah lagi zu.
Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Aywa, kita lihat sebentar beberapa perkara yang menarik pada ayat yang kita baca. Antaranya cuba baca 31, 32, 31 dan 32 dulu. Ayat 31. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Ayat 32. Mereka diberi taman-taman bunga dan kebun-kebun buah. Ayuh. Hadaik, kebun bunga. Kebun bunga. Kalau hadaik itu kebun bunga. Kalau kebun tanam tanaman biasanya disebut jannah, jannat. Kalau hadaik itu kebun bunga. Pada bunga itu ada tak rasa cinta manusia kepada bunga? Ada. Sebab itu bila dah pencen lekongan bunga, nah, pergi rumah orang tengok minta apa? Minta boneh. Ada boneh tak? Cantik lah tu. Mak ayah saya dua-dua gambar bunga. Lepas tu siapa kalau datang rumah saya tu penuh bunga. Hadaiq itu bunga. Wa a'naba itu kebun untuk apa dia? Buah anggur. A'nab, inab, antara banyak yang disebut dalam Quran buah di syurga. Wa kawaiba atraba, selain daripada makanan ada juga 33, sambung terjemahan 33. Dan bidadari-bidadari yang sebaya. Sebaya. Sebaya ini itulah umur yang disebut. Banyaklah pendapat umur-umur yang ahli syurga. Ahli syurga. Sebab itu antara salah satu sifat bidadari di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala ini, ia tidak pernah disentuh, disebut dalam Quran. Tidak pernah disentuh itu adalah tanda seseorang itu baik dan suci. Sebab itu kalau diikutkan hantaran itu kena ikut yang itu. Ini hantarannya letak 10-20 ribu, anaknya telah disentuh puluhan lelaki. Kan? Maruah dah tak ada. Videonya dipertontonkan dengan ratusan ribuan lelaki, betul tak? Ribuan lelaki dah tengok dia berjoget. Di mana harganya? Kalaulah dia ada harga. Sebab itu bila saya ceramah di sekolah, budak-budak belia, termasuklah budak universiti, bila saya sebut balik nanti padam gambar-gambar, boleh tak? Semua untuk baik muka macam sini. Oi, sekarang budak-budak sekarang kalau tak berhenti dia baik muka depan-depan tu. Dulu kita nak baik muka pun beragak sikit lah kan. Kita ada hormat kat guru kita kan. Dia baik muka tu depan kita. Masya Allah. Tapi dalam agama tidaklah ada suruhan khusus untuk meletakkan apa-apa hantaran, tiada.
melainkan cara untuk kalau kita nak menampakkan kita menghargai, sudah pastilah iaitu diletakkan kepada mas kahwin. Mas kahwin milik siapa? Perempuan. Cuma menjadi masalah utama adalah hantaran. Kalau hantaran itu semuanya itu jadi milik isteri, okey. Cuma biasanya hantaran itu buat apa? Kenduri. Kenduri tidak sunat pada belah perempuan, sunat belah lelaki. Jadi kalau sesiapa yang nak buat kenduri, mestilah menggunakan duit selain daripada duit yang diberi oleh pasangan lelaki itu sebenarnya. Itu yang dalam. Sebab itu paling bagusnya adalah dijadikan mas kahwin terus. Itu. Tapi kalau dah terlepeh, tak apa. Tapi kalau bagi saya, kalau minta maaf lah ke anak perempuan tu, patut dia tak buat begitu. Ala kulli hal, umur yang sama. Umur dalam ahli syurga ni umur berapa? Umur yang terbaik. Fizikal kita dalam keadaan yang terbaik. Umur berapa yang terbaik tu? 20 mungkin, 18 mungkin. Mungkin orang perempuan merasakan waktu fizikal dia yang terbaik. Dia ni fizikal, ni bentuk fizikal. Semuanya akhirnya yang menyejukkan itu, kalau di dunia pun kita dapat merasai, yang menyejukkan hubungan itu bukan fizikal. Sebab apa? Fizikal akan tidak berkekalan. Yang menyejukkan hubungan bukannya fizikal, tetapi lebih kepada dalaman akhlak. Sebab itu orang kata apa dah, muka cantik, perangai hodoh, siapa pun tak nak. Muka syaruhan lah tiap hari. Hari pertama suka, tapi hari kedua dah kena tampar. Siapa boleh tahan? Muka syaruhan sekalipun. Itu dia untuk penghabisan surah An-Naba. Penghabisan surah An-Naba. Kita baca sikit surah seterusnya, Al-Mursalat 580. Muka surat 580, Mursalat. Apa maksud Mursalat? Malaikat yang diutus. Kalau dia daripada perkataan Rosala, Rasul, kan? Rasul tu utusan, kan? Utusan, Rasul utusan iaitu manusia. Kalau Mursalat, utusan iaitu malaikat. Malaikat. Sebab itu dipanggil risalah. Risalah ini apa dia? Risalah ni surat. Utusan. Maka postman. Ni Rasul membawa berita, Mursalat daripada iaitu malaikat. Kita baca sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Wal mursalati urfa. فالعاصفات عصفا. فالعاصفات عصفا. والناشرات نشرا. والناشرات نشرا. فالفارقات فرقا. فالفارقات فرقا. فالملقيات ذكرا.
أو نذرا عذرا أو نذرا. Tu kita ambil sikit je. 1 sampai 6. Cuba tengok terjemahan kejap. Ayat 1. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. 2. Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. 3. Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya. 4. Dan malaikat-malaikat yang membezakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya. 5. Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. 6. Untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Ya. Malaikat adalah makhluk yang paling ramai Allah cipta. Malaikat paling ramai. Sebab itu perbahasan berkenaan dengan Israel. Perbahasan dengan Israel itu, iaitu boleh jadi dia satu. Israel tu boleh mencabut setiap nyawa orang, manusia, haiwan, jin. Boleh jadi juga Israel itu adalah ramai Israel itu. Wallahu a'lam. Tapi kita tahu malaikat itu ada antara sifatnya, kita tahu beberapa sahaja. Kita hanya boleh sebut tentang malaikat ini apa yang Allah sebut, apa yang Nabi sebut, sebab dia perkara yang ghaib. Kalau mana-mana acik, mana-mana duduk kedai kopi, malam tadi dia jumpa malaikat lah. Jangan cayu. Saya ada seorang hamba Allah, ramai cerita. Nampak tu lepas. Antara yang Allah dan Nabi sebut, khuliqatil malaikah. Malaikat itu diciptakan daripada cahaya, minan nur. Itu yang kita tahu. Kita tahu satu lagi pada pagi ini adalah fal'asifati asfa, iaitu malaikat itu dia terbang dengan kencang, terbang. Sampai sekarang tidak ada pernah kita melihat manusia yang terbang, melainkan dongeng semata. Mesti kena ada alat. Manusia siapa nak terbang kena ada alat, kan? Tak boleh. Manusia tak boleh terbang. Lepas itu wali-wali Allah terbang tu pernah nampak dengan mata tak? Tak ada. Kita biasa apa dah? Dongeng cerita, betul tak? Dongeng cerita. Dongeng cerita manusia dongeng cerita. Selagi mana tabayyun bukan pada dia dongeng-dongeng. Dia dulu termasuklah berkenaan dengan wali-wali yang kita dengar, termasuklah yang terdoket ni siapa? Tuan Tudih lah. Kan? Kat sini, kat situ, orang jumpa kat sana, orang jumpa kat sini, dia terbang sana, terbang sini. Ala kulli hal, tetaplah kita tidak diajarkan untuk mengangkat cerita-cerita begini. Tidak mengangkat. Apalah kiranya kita beribadah untuk mendapatkan nak terbang, nak pergi mana? Saya kurang setuju untuk orang yang suka cerita tentang wali. Saya kurang setuju. Tapi kita tidak menolak akan karamah. Karamah ini adalah kemuliaan Allah gunakan kepada dia. Tapi tidak wajar untuk cerita kepada orang awam banyak cerita tentang wali, supaya kita tidaklah mewawarkan untuk kadang-kadang orang awam ni dia kurang faham, dia buat untuk akhirnya dia boleh terbang, boleh jalan atas air. Tak perlu. Maka wawarkan lagi keutamaan menuntut ilmu, itu lagi bagus daripada yang lain. Maka yang terbang ni makhluknya adalah itu malaikat, dan antaranya jin. Jin juga ya. Jin sifatnya dengan terbang juga. Maka dia tidak perlu naik bas. Dia tak perlu nak tumpang kereta dan motor kita. Naik motor tiba-tiba rasuk borek, dia tumpang dan ni.
Dia tumpang itu tidaklah dia menumpang, sudah pastilah dia mengganggu. Kalaupun ada naik kereta tiba-tiba daripada tak ada wangi tiba-tiba wangi, tu tanda jin tu pakai perfume. Dia tidak tumpang, melainkan dia sedang mengganggu kita, itu saja. Macam budak-budak nakal, remaja-remaja nakal tengok perempuan lalu, ada kacau kan, pergi mana tu, ngomong kacau. Macam tu lah. Kalau jin, kalau ada apa, dia kacau, dia ni ada tak ada kacau. Kalau dia kacau lah manusia. Dan kita lihat juga sifat malaikat itu banyak, masing-masing ada tugasnya. Ada yang menyebarkan rahmat Allah seluas-luasnya, ayat ketiga tu. Ada yang keempat yang membezakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya. Itu antaranya siapa dia? Iaitu Raqib dan Atid yang kita belajar tu kan. Ada yang dia jadi saksi kepada apa yang kita buat. Ada yang menyampaikan wahyu. Dan ada juga yang menjaga alam. Ada juga malaikat yang mendoakan bagi orang yang menuntut ilmu. Ada yang malaikat yang mendoakan bagi orang yang berlaku baik kepada mak ayah. Ada malaikat yang mendoakan khusus. Dia doa, dia khusus, kerja dia mengaminkan dan mendoakan orang yang mendoakan orang dalam keadaan yang senyap. Itu dalam hadis Nabi sebut, sesiapa yang mendoakan bi zahril ghaib, dia doakan orang tanpa dia bagi tahu orang. Contohnya siapa-siapa pun, kawan, jangan pergi cakap khabar dia malam tadi dan doa kau ke. Ulama sebut sesiapa yang bila dia berdoa dan dia menyebut, telah kurangnya martabat doanya, maka utama lagi. Sebab tu orang yang paling tidak langsung bercerita, jarang sekali dia bercerita kepada kita yang dia doakan kita, siapa? Ayah kan? Ada pagi-pagi setiap hari ayah kita, tadi ayah doa kau. Ada mak ada sebut kan sebut. Tapi kita tahu tak dia doa untuk itu? Kita kalau dah jadi mak ayah pun kita sentiasa doakan anak kita, cucu kita sebagainya. Sebab itu antaranya doa itu terus cantik bizahril ghaib, tanpa diberitahu kepada orang. Elakkan bagi tahu kepada orang, tapi besoknya perkara begitu dia akan keluar. Bila dia marah, dia keluar, dia khabar, dia doa. Maka itu hakikat malaikat beberapa sahaja. Kita berhenti surah Al-Mursalat ayat yang ke-6. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan jazak. Terima kasih. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqna fahma wasi'a. Allah tambahkan ilmu bermanfaat kepada kami, kurniakan kami kelancaran, kefahaman dan iman, untuk kami sentiasa membaca, memahami dan mengamalkan apa yang kami pelajari pada ayat-ayat-Mu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa sikit, ramai-ramai tu. Buka dulu apa nama tu, kita punya doa. Siapa yang tak ada boleh lah. Kalau lepas ni kat kawan tu protestate dia lah, bagi kawan dia ni. Saya baca sama-sama ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an وأكرمنا بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة
الجنة وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن بشفاعة القرآن وكفر عنا سيئاتنا كفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن بتلاوة القرآن وارفع درجاتنا وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن بفضيلة القرآن يا ذا الفضل والإحسان يا ذا الفضل والإحسان. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والله أعلم تقبل الله منكم